Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe channel aku. Kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. Dan jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Alright guys, kisah hari ni kan, aku nak bersambung dengan kisah daripada Netflix, The Worst Roommate Ever, episode 3. Aku boleh katakan episod kali ni kan, aku tengok kan, panjang guys. Panjang cerita dia, banyak gila detail, banyak karakter kat dalam tu and banyak kejadian tau. Episod 3 ni guys, lagi boleh kata lagi boleh tahan lah daripada episod yang sebelum ni. So kalau korang tahu dengan lebih lanjut lagi, tanpa membuang masa, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go! Pada April 2011, kisah ini bermula dengan seorang perempuan daripada Texas, Amerika Syarikat. Okey, perempuan ni nama dia adalah Kelly and dia ni kan, dia baru lepas graduate tau. Okey, graduate dan dia hendak mencari kerja lah. Okey, pada masa yang sama dia pun hendak travel ke luar negara guys. Sambil dia travel tu dia nak cari kerja lah. Okey, so dia pun ada Google lah mana tempat yang sesuai yang aku boleh kerja, aku boleh travel lah pada masa yang sama kan. Alright, so dia Google, dia terjumpa lah satu negara ni, negara Chile. Agak menarik lah. Okey, dan pada masa yang sama juga dia pun nak carilah tempat, nak make sure whether negara itu selamat tau. So dia pun carilah tempat ni okey ke tak, dia punya kadar jenayah dia tinggi ke rendah. So dia lepas dah Google semua tu, dan nasib baik Chile tu kan, negara Chile tu dikatakan mempunyai kadar jenayah yang rendah guys. Tak banyak kes bunuh lah, tak banyak kes kidnap lah, itu ini semua kan. So dia pun macam sedap hati. Kemudian dia pun telah buat keputusan untuk pergi ke Chile. Dan lagi satu why dia pilih Chile is sebab negara tu kalau nak masuk tak memerlukan visa. So macam senang lah sikit kan kerja untuk dia. So dia pun fly to Chile guys. So dia pun dah macam happy lah, macam excited kan. Okey, aku nak pergi sana, aku nak cari kerja sekali lah, so that aku boleh lah jana income sikit, pendapatan. Sama-sama itu aku boleh travel dekat Chile kan. Sebab dia katakan Chile ni negara dia agak cantik guys. Dia pun pergilah Chile. Bila dah sampai kat Chile tu, dia pun pergilah bersiar-siar, makan angin sini sana kan. So selepas itu dia pun decide untuk nak cari tempat tinggal tau. Dia nak cari tempat yang mana yang sesuai untuk bekerja tau. Okey, mungkin lah dia nak cari tempat yang mungkin lah low cost punya expenses kan, daily expenses yang agak kurang. Kalau pergi dekat dia punya city center ataupun bandar mungkin akan jadi agak mahal, betul tak? Dan lagi-lagi member baru nak cari kerja, so macam dia punya pendapatan tu tak berapa nak banyak lah kan. So dia pun terpaksa lah nak kena kontrol sikit dia punya expenses dekat sana. Ok, so bila dekat sana kan, dia pun carilah tempat mana yang best nak duduk semua kan. So dia Google, dia terjumpa satu hostel ni guys. Hostel ni lokasi dia dekat Santiago. So selepas dia dah buat dia punya research semua kan, ok, hostel dekat Santiago tu dia dikatakan banyak lah orang-orang overseas, orang-orang daripada luar negara akan stay situ tau. Ok, stay situ untuk long term tau. Ok, secara berpanjangan, sebab ramai lah juga yang expat ke student daripada luar negara datang situ untuk cari kerja tau. So diorang kan ada lah yang nak kerja sampai 6 bulan ke setahun, ada yang sampai 2 tahun kan, sebab dah kerja kat sana kan. So diorang kan stay dekat situ tau. So selepas dia dah jumpa tempat hostel tu, dia pun pergi guys, dia pergi dekat rumah hostel ni dekat Santiago tu. And didapati dekat hostel tu adalah juga dalam kuasa dalam 10 orang kot lah, 10-12 orang macam tu lah aku rasa. So dekat hostel tu kan, dia punya penduduk ataupun penyewa kat sana kan, ramai lah dari segi student ataupun orang yang dah bekerja kat sana kan, daripada merata negara guys. Okay, so daripada serata dunia lah. Okay, ada yang daripada Germany, ada yang daripada Afrika lah, ada yang daripada UK, semualah macam tu lah. Memang multicultural guys dalam rumah tu. So macam best lah kan. Okay, very fun lah orang kata. Jadi apabila dah sampai dekat hostel tu, member dah bawa bag semua, dia punya bagasi, luggage, whatever semua lah kan. Macam banyak lah barangnya kan, sebab dia pun plan nak duduk sana lama. And then bila dah sampai dekat depan rumah tu kan, ada seorang lelaki ni, nampak lah
ada orang baru nak stay kat hostel kita lah. Dia pun macam menyambut si Kelly ni. Dia tolonglah angkat barang Kelly kan. Baik kan. Mamat dia pun badan dia sadar sikit kan. Okay, dia angkat tolong semua kan. So dia pun menyambut Kelly ke hostel tersebut. Dan nama lelaki ni adalah Yusuf Khatir yang berumur 32 tahun. So Kelly ni dia rasa macam best lah kan. Sebab orang-orang sini memang sopan santun sangat. Okay, sebab sampai sambut dia kat hostel tu, saya angkat barang ni nasib baik dia tak sumbat kuih ke apa kan. Okay, so Kelly ni rasa macam baik betul lah Yusuf ni kan. Okay, so Yusuf ni kan dia berasal daripada mana daripada Palestin. Okay, dia dilahirkan sebagai Palestin dan dibesarkan di Denmark. So basically dia warga negara Denmark lah sebab dia dah stay dekat sana lama. So dia pun menyambutlah Kelly masuk ke hostel tersebut. So selepas Kelly dah masuk ke hostel tu kan, okay, dia jumpalah ramai gila orang ramai gila student-student luar negara, orang-orang yang bekerja daripada luar negara kan. Okay, so dia macam happy lah, wah best gila ramai orang kan. And then orang kat sana pun kan, orang yang kat hostel semua baik gila and sambut dia macam welcome Kelly, welcome to our crib. Dia macam enjoy tau. Okay, so Yusuf ni pula dia pun cakap lah dekat kawan-kawan mereka kat hostel kan. Dia cakap, apa kata hari ni kita buat macam party sikit. Party untuk menyambut kawan baru kita daripada US ni. Apa kata kita buat barbecue. Kita boleh pergi beli barang semua kan, and then kita masak. So macam best guys, sebab very orang kata apa, united orang kata Okay, so diorang pun lah buat party kan, buat makan-makan semua, barbecue semua kan. Semua enjoy guys pada hari tu. Okay, kemudian je lah dah barbecue semua, diorang pun makan kan. Aku rasa time tu dah petang nak ke malam tau. Okay, so diorang pun adalah borak-borak berkenalan antara satu sama lain tau. Alright, so macam dekat rumah tu kan, okay, Yusuf ni dia macam kira orang kata apa lah, dekat sana dia macam handle lah all those semua benda lah dekat hostel tu tau. Okay, and dia ni pun mulalah bercerita guys. Yusuf ni suka berborak-borak tau. Okay, dia suka orang kata peramah dengan semua orang kan. Dia pun ceritalah pasal hidup dia semua dekat semua orang tau. Okay, so dia ni cakap lah, sebelum ni dia adalah seorang Marine di Denmark tau. Okay, dia telah berkhidmat sebagai Marine di Denmark semasa umur dia 18 hingga 28 tahun. So member cerita itu ini apa yang terjadi dekat time perang lah. Dia cakap lah, aku selamatkan orang ini kan, aku defend mangsa-mangsa ke sana semua kan. So dia cerita macam dia ni ibarat hero guys. Member hero masa time dia jadi Marine dulu. So dia macam pumpam sini, pumpam sana semua kan. Dan yang lain pun macam dengar lah, macam dengar semua kan. Adalah muka macam membongak je ni kan. Okay, so macam time dia tengah borak yang dia hero bla 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 semua kan, si Kelly ni macam menyirap tau. Macam suddenly dia macam rasa menyirap sebab kau ni lain macam aku mana sembang kan. Sebab nak cakap lah, nak tunjuk lah yang jenis macam hero, yang jenis teramatlah baik, akulah semuanya kan, aku akan tolong ini semua lah, nak kata jenis macam alamak, nak budget power daripada semua orang. Tak ada siapa yang lagi power daripada dia lah. Basically orang-orang yang sembang macam ni mesti korang kenal, mesti ada kan member-member korang yang sembang yang stok jauh gila pergi kan. Ni lah dia. So Kelly ni pun menyirap guys. Kelly ni menyirap, dia terus caw guys, dia terus belah daripada meja makan tu tau. So once Kelly belah kan, si Yusuf ni macam terdiam tau, macam alamak, kita punya kawan baru ni sudah touching lah ke apa kan. Dia terus belah tau. Okay, and then Kelly pun macam muka dia macam menirap lah, macam kau ni sembang kencang sangat lah brother kan. So Yusuf pun dia usah slack ke dekat si Kelly ni kan. Dia macam yang ni je sengih-sengih sikit lah macam tu lah. So dekat situ dah macam tak best tau. Okay, sebab dah ada macam renggangan antara Kelly dengan Yusuf ni guys. Macam dah potong sikit lah dia punya friendship dekat hostel tu. Dan kemudian guys, tak lama lepas tu, seorang lagi perempuan daripada Texas juga sampai ke hostel tersebut guys. So Kelly ni macam happy lah. Ada pula kan seorang lagi perempuan daripada US, lagi-lagi kat Texas juga. Orang kampung datang. Memang happy lah, memang enjoy lah kan. Okay, so perempuan tu nama dia adalah Molly tau. Okay, so Kelly dengan Molly pun berkenalan, dah borak-borak itu ini semua. Mereka menjadi rapat terus, which is a very good thing untuk Kelly lah. Semuanya macam berjalan lancar guys untuk Kelly ni bila dia dekat Chile tu. Okay guys, so siapakah kita punya Mr. Marine ni Yusuf Khatir ni? Siapakah dia?
So macam aku cakap tadi lah, si Yusof Khatir ni dia berasal daripada Palestin dan dibesarkan di Denmark. So macam si Yusof ni kan, apa dia buat dekat Chile kan, apa dia kerja sebagai apa sebenarnya kan. Okay, so dia ni adalah seorang expat tau. Dia adalah seorang expat daripada Palestin, dia adalah expat daripada Denmark, duduk dekat Chile. Dan dia punya, orang kata apa, dia punya stay dekat Chile tu ditaja tau. Okay, ditaja oleh Persekutuan Palestin di Chile tau. So basically persatuan tu adalah satu organisasi yang mewakili warga-warga Palestin dekat Chile. So macam apa pasal dia nak taja si Yusof ni kan, dia buat apa kan. Okay, so Yusof ni dia telah ditaja sebab dia hendak memecah satu rekod di mana dia akan bermarathon di sepanjang Chile guys. Marathon yang aku rasa dalam beribu kilometer lah, yang akan mengambil masa beberapa hari tau. So dia macam nak capai satu rekod, nak pecah satu rekod untuk menjadi orang yang pertama memecah rekod lah untuk lari marathon tersebut lah. Dan macam aku cakap tadi jugalah, si Yusof ni dia adalah bekas Marine Denmark, di mana dia telah berkhidmat selama 10 tahun. Dan dia punya badan ni memang biasalah, bekas Marine, kaki marathon, so memang fit, memang tegap gila guys, memang sadar lah orang kata Okay, so dia ni pun adalah seorang yang memang kerap untuk lari marathon. So pada time tu kan, dekat Chile kan, ada banyak tau pertandingan marathon ni. Okay, dia dekat Chile ada, dekat Brazil ada. Chile dengan Brazil kan dekat-dekat kan. So banyak lah marathon, ada jungle marathon lah, itu marathon, ultra marathon lah. Ultra marathon yang paling padu guys. Okay, itulah yang si Yusof ni nak join tau. So dia ni pun ditaja lah, disponsor lah oleh Persatuan Palestin dekat Chile tu. Ada jugalah dia dapat bantuan daripada Persatuan Palestin Denmark, sebab dia ni dibesarkan dekat Denmark kan. So organisasi sana pun naklah bantu si Yusof ni kan. Banyak doh dia punya sponsor tau. Sekarang adalah juga yang hampir mencecah 10,000 US dollars guys. Okay, untuk taja dia untuk menyertai semua marathon tersebut tau. Banyak weh, 10,000 bye. 10,000 mesti korang macam excited betul tak? Tiba kan. Okay, bila sebut pasal tajaan-tajaan daripada organisasi-organisasi ni semua kan. Okay, pada Oktober 2011, Yusof ni kan, dia telah dibantu oleh seorang lelaki yang bernama Maher. And Maher ni kan, dia bekerja sebagai seorang koordinator untuk warga Palestin dekat Denmark tau. So selepas dia dah tolong kan, okay, pada time tu lah, pada Oktober tu dah ada satu marathon ni, marathon, and Yusof ni dah join. So si Mahir ni bantulah backup dia kan, bagi funding semua, kau join itu ni semua, kau join marathon ni semua kan. So Yusof pun join tau. Ada satu marathon ni, dia jungle marathon tak silap aku lah. Dia 2 hari ke 3 hari macam tu lah. Okay, hari pertama kan, Yusof ni dia menang tau. Dia dapat tempat pertama tau untuk marathon tersebut. So dia macam, oh, this is very easy for me lah, I can win this marathon very very easily lah guys. Dia pun dah macam bongkak riak kan. Okay, so dia pun macam, I'm looking forward for second day. I will win the second day punya marathon. Dia pun okay, rehat, dia pun training, terus ke second day punya marathon. Dia pun pergilah lari itu ni semua kan. Tiba-tiba guys, member sudah injured weh. Member sudah injured and dia tak boleh lari. Disebabkan itu dia kena disqualified. Member kecewa lah. Si Mahir ni pun macam, what happened Yusof? What happened? You got disqualified. Yesterday you were the winner. Today you out. What is this? Memang marah. So si Yusof ni cakap lah, oh, pengadil ni, dia ada masalah dengan pengadil lah. Sebab dia kata walaupun dia injured, dia boleh larikan diri pula. Walaupun dia injured, dia boleh sambung lagi marathon tu tau. Tetapi pengadil kata macam, kau tak boleh ni. And dia pun berkata juga yang pengadil tu dapat tahu yang dia ni adalah daripada Palestin, dan pengadil itu adalah daripada Amerika Syarikat tau. So dia macam ada diskriminasi lah, ada resis punya isu yang telah ditimbulkan dalam masalah tersebut. Dan disebabkan itu dia telah disqualified. Member marah lah. Apa lagi, Mahir pun lagi lah marah. Betul lah, dah sponsor beribu-ribu kan, sekali member sudah disqualified lah. Okay guys, so kemudian selepas dia dah settle masalah marathon tu, ada satu hari ni nak dijadikan cerita lah. Okay, ada satu marathon dekat Brazil tau. Okay, so member dah lari tu ni semua, dia terjumpa ataupun dia terserempak lah dengan seorang lelaki British. Seorang lelaki British yang bernama Dominic. Dominic pun dia kaki marathon juga. So dia selalulah travel luar negara untuk berlari marathon semua kan. Mereka berdua pun
terserempak lah. Diorang terserempak, borak-borak semua, berkenalan dah jadi member terus. And then dalam diorang punya borak-borak tu kan, si Dominic ni adalah cakap dekat si Yusof ni yang dia ada plan untuk membuat investment untuk beli tanah ataupun property dekat Brazil tau. So dia tanyalah Yusof, hang tahu tak mana aku boleh labur untuk property ya? Kalau hang tahu, hang boleh tak beritahu aku? So dia pun kata macam tu dekat Yusof tau. So Yusof pun macam fikir and then dia kata, okey juga tu idea kawan. Apa kata kita joint venture, kita jadi co-investor lah. Kita sama-sama labur untuk beli tanah tau. And Yusof pun katalah, aku boleh carikan lawyer sekali untuk kita kan, untuk mudahkan lah sikit kerja kita kan, sebab kita ni dah ada buka asal sini, bukan asal Brazil semua, kita tak boleh cakap Brazil. So better kita cari lawyer Brazil yang boleh membantu kita. So si Dominic dengar pun macam, ush, okey lah, member sudah excited kan. Okey juga tu kan. Mudah lah, bagus jugalah kan. Hang ada konteks ni kan. Senang lah kerja aku nak pump duit ke apa kan. So member pun terus on, terus deal. And then guys, si Yusof ni adalah bagi tahu si Dominic yang tak lama lagi di Chile akan ada satu pertandingan marathon yang besar gila. Ultra marathon dia kata. So dia katalah kat Dominic yang apa kata kita join marathon tu and kita try deal dekat sana terus untuk cari property yang boleh kita labur. And then si Dominic macam, oh okey, ada marathon lagi ya. Dia pun on, member terus on guys. Dia kaki on lah aku rasa sebab dia kata okey lah, senang lah sikit kan, ada marathon and then alang-alang kita boleh carilah kita punya investment semua kan. So dia pun cakap okey lah, sekali jalan. So apabila diorang kat Brazil tu, okey, macam tadilah si Yusof ni kata dia kenal seorang lawyer ni, lawyer Brazil ni kan, yang boleh bantu diorang lah untuk diorang punya pelaburan untuk hartanah semua ni kan. Okey, so diorang pun pergi guys, diorang pergi cari si lawyer tu kan. Si Yusof ni adalah calling si lawyer tu ke apa kan. Okay, and then bila dah on the way nak pergi tu, tiba-tiba guys, Yusof ni cakap dekat Dominic yang, Dom lawyer tak boleh datang lah bro. Dia kata kan, lawyer tiba-tiba dia kata dia punya ahli keluarga dia sakit, so dia tak boleh datang. So Dom macam, alamak, okey lah, tak apalah kan, okey nak buat macam mana kan. Okey, dia nak cakap lebih-lebih pun member tak boleh nak cakap Brazil. Dia pun macam, tak apalah, nak buat macam mana kan, mungkin next time aku ada rezeki ke apa kan. So selepas si Dominic cakap macam tu, si Yusof ni cakap lah kat Dominic yang dia memberitahulah yang pada minggu depannya si Yusof ni akan pergi ke Chile. Lagi-lagi ialah macam tak lama lagi yang ada ultra marathon tu kan. Okay, so dia pun nak pergi ke Chile. And then bila Dominic pun dapat tahu yang itu plan si Yusof, member pun on. Member on lagi guys. Kita ada kaki on kat sini ya. Member on. Dia pun setuju je macam okey lah cun lah, kita jumpa dekat Chile lah nanti, senang kan. Lepas tu lah kan guys, okey, nak dijadikan cerita lah pada time tu kan macam si Dominic kan dia nak melabur beli tanah property bagai kan. Pada time tu juga member sudah ada duit guys, member dah ada duit dengan dia tau. Sebab yelah, why Dominic bawa is because dia cakap kot-kot lah bila dia dekat Brazil tu kan. Okey, dah lepas settle marathon semua, kot-kot lah dia ada peluang ataupun opportunity untuk melabur property lah. Kalau ada peluang tu bolehlah member letak deposit ke apa kan. So member dah bawa guys, member dah standby siap-siap. Very very good lah, very organized lah this Dominic okay. And jumlah yang dia bawa tu boleh dikatakan banyak guys. Okay, jumlah tu tak disebut tau, tapi anggarannya boleh katakan cukup lah beli satu property kan. So boleh imagine lah dekat situ betapa banyaknya member bawa cash guys. Berani betul lah masalah ni So macam plan si Yusof tadi kan untuk ke Chile kan, mereka pun terus pergi ke Chile guys. So mereka pun terus pergi ke Chile and si Dominic ni dia bawa lah semua duit dia dalam beg semua kan. So pada masa yang sama bila diorang dekat Chile tu, diorang pun usah-usah lah tempat marathon semua kan. Diorang macam excited lah, macam besar marathon ni kan, so shock nanti ni kan, kalau menang ni lagi best. Diorang pun usah-usah tempat marathon tu untuk beberapa hari. So selepas usah-usah tempat marathon tu kan, si Dominic ni pun dia pulang ke London pada selepas itu. Tapi guys, itulah dekat sini lah aku rasa benda nak jadi okay, sebab disebabkan si Dominic ni dia tak nak kulu kile bawa duit yang banyak kan. Dia decide untuk bagi guys, dia bagi duit tu dekat Yusof dia macam dia dah letak, dia dah macam letak trust kat Yusof ni untuk duit pelaburan mereka bersama tu tau.
So Yusof ni pun macam okey lah kalau macam tu, kita buatlah satu nota perjanjian lah berkenaan dengan duit si Dominic ni, bahawa yang si Dominic ni ada bagi duit dia untuk pelaburan tu kepada Yusof. Dia pun buatlah nota perjanjian itu semua. And then yalah, so that senang lah nanti kan, sebab itu adalah untuk menunjukkan yang bila Dominic datang balik ke Chile tu, ada boleh settlekan lah segala pelaburan mereka dekat sana tu. Pada Mac 2011, beberapa hari sebelum Ultra Marathon tersebut, si Dominic ni pun sampailah ke Chile dan dia pun berjumpa dengan Yusof. Mereka pun macam excited lah. Bro, welcome back apa benda semua kan. Diorang dah macam excited guys. Diorang excited gila untuk marathon ni tau. Sebab yalah, dia adalah satu pertandingan yang besar gila yang akan makan beberapa hari. So diorang pun macam okay lah, let's relax and then we can train for this marathon kan. Okay, we try to win this marathon together, Dominic. Okay, diorang pun macam okay lah, beramah mesra bagai semua. Sampaikanlah hari ultra marathon tu. Okay, so disebabkan ultra marathon tu kan adalah satu pertandingan yang besar gila pada time tu, si Maher ni pun kan, yang ketua organisasi Palestin dekat Denmark tu, dia pun sampai ke Chile guys. Okay, dia sampai ke Chile sebab dia nak support si Yusof ni tau. Lagi-lagi si Maher ni pun dia adalah seorang orang Palestin. Dia pun memang nak support lah si Yusof ni kan. Dia macam, I will give you my support. The people of Palestine in Chile, the people of Palestine in Denmark will support you, Yusof. Dia katalah siap bawa bendera semua. Berkobar-kobar bye, dia nak support si Yusof ni. So okay lah, si Yusof dengan Dominic pun teruslah mula dengan marathon semua kan. Dah bermarathon semua kan. Tiba-tiba guys, lagi sekali Yusof ni kena disqualified. Memang kena tendang lagi guys daripada marathon tu. Yusof pun bagi tahu lah si Maher pun macam, what? Again? Disqualified again? Come on my brother. The last time you won the first day and then you were disqualified, and now not even you haven't won anything, you kena disqualified. What is this brother? What happened? Tell me. Si Maher pula, si Yusof ni pun cerita lah dekat Maher kan. Okay, cara dia kena disqualified tu adalah cara yang sama guys. Cara yang sama macam dia kena disqualified dekat marathon yang sebelum ni tau. And Dandan pula dia kata pengadil yang tendang dia keluar dari marathon tu adalah pengadil yang sama guys. Pengadil yang sama daripada US tu. Dia kata this is a very bad discrimination and racial abuse towards me. Dia kata macam tu tau. So Maher macam jam lah. Memang jam kan. Macam kau kena disqualified 2 kali atas alasan yang sama dengan pengadil yang sama. Something is not right. Tapi bila si Yusof dah main emosi dari segi diskriminasi terhadap orang Palestin dan juga rasis, Maher pun jadi marah lah kan. Dia macam geram tau. Dia macam geram gila tau. Apa hal ni boleh terjadi kan. So untuk si Dominic tu pula, member teruskan lagi marathon ni guys. Okay, tetapi dia tidak bertahan lama tau. Sebab dia kata marathon tu terlampau kasar lah untuk dia. Member dah tak boleh nak handle lah. Nak kena lalu macam desert lah semua kan. Dia kata pasir semua masuk mata, masuk mulut bagai. So member decide untuk tarik diri guys. So dia decide untuk tarik diri, and pada time tu dia dah duk fikir dah pasal dia punya pelaburan tu sebab dia dah dekat Chile lah. So dia fikir macam, aku nak kena settle ni planning pelaburan aku ni. So selepas dia dah tarik diri tu, dia pun berjumpa lah dengan si Yusof, and dia pun dapat tahulah yang si Yusof ni kena disqualified. Memang macam kecewa dengan jam lah juga kan. Macam bapak kau kena benda yang sama untuk 2 kali kan. So memang pun jam guys. Dia dengan Maher jam sama-sama tau. Okay, so selepas itu si Dominic ni adalah sebut dekat Yusof ni pasal dia punya planning untuk invest property lah. So lepas Dominic cakap macam tu, Yusof pun cakap lah kat Dominic yang, jangan risau Dominic, duit engkau selamat. Aku dah simpan duit engkau dekat tempat yang selamat. Duit engkau tu tak ada dengan aku sekarang ni, tapi kau jangan risau Dominic. So Yusof pun cakap macam tu kat si Dominic. Sebab yelah, of course lah, mungkin Dominic risau lah sebab jumlah yang dia bagi tu bukan main-main guys. Cuma lah, walaupun selepas Yusof cakap macam tu dekat Dominic kan, okay, Dominic ni dia rasa macam tak sedap hati tau. Okay, dia tak sedap hati sebab dia tengok daripada segi reaction ataupun air muka si Yusof bila Dominic tanya berkenaan dengan duit itu dan juga perancangan diorang untuk pelaburan property tu lah. So member sudah macam risau guys. Dia rasa macam something is not right is going to happen tau. So selepas dah settle marathon tu, Dominic dia duk fikir masak-masak kan. Macam mana aku nak fikir pasal duit aku ni pelaburan
pelaburan aku ni semua kan. Okay, banyak ni duit aku ni kan. Okay, so dia pun macam, walaupun dia lah tak sedar hati dia dengan berat hati cakap lah dekat Yusof. Dia cakap, Yusof, aku nak duit aku balik lah. So dia meminta duit dia balik daripada Yusof ni. Tapi cuma pasal Dominic ni kan, okay, semasa dia minta duit dekat si Yusof ni, dia ni mungkin ada pemikiran yang a bit berbeza sikit lah, okay. Sebab dia kata bila dia minta duit dekat Dominic, minta duit dekat Dominic pula, dia minta duit dekat si Yusof ni, dia macam dapat tahulah, dia macam dapat tahu yang si Yusof ni mesti macam agak liat nak pulangkan balik duit tu dekat dia tau. Dia somehow ada that gut feeling tau. And dia pun kuat mengatakan lah yang macam, alah, aku rasa once Yusof dah simpan duit tu, silsilat dah pakai ke apa kan, okay, Yusof ni tak ada niat pun nak pulangkan balik duit Dominic ni. So Dominic ni pun dia malas nak semak kepala semua kan, okay, dia pun decide untuk balik ke London. Member macam terus balik London guys, member tak nak fikir guys, sebab dia tak nak semak-semak. So dia fikir macam, tak apa lah, nak buat macam mana kan, aku dah kena cedok kat sini kan. So aku pun balik je lah, senang cerita aku terimalah kerugian tu. So member sudah kena cedok guys dengan si Yusof ni. Kesian lah Dominic ni So kan guys, disebabkan kejadian itu antara Dominic dengan si Yusof ni, dia telah menimbulkan banyak unsur-unsur yang mencurigakan tau terhadap si Yusof ni. And then pada masa yang sama, bukan Dominic seorang saja guys, si Maher ni pun dah rasa macam lain sikit dekat Yusof ni tau. Sebab yelah, kita orang dah pump funding untuk kau untuk marathon dekat sini, dekat Brazil, dekat Chile ni semua, tapi kau kena disqualified untuk 2 kali atas reason yang sama, macam tak masuk akal tau. So Maher ni pun dah macam mula duk fikir-fikir tau. So kesian lah si Maher ni, dia dah rasa macam belah bahagi tau dekat si Mangkuk Ayu ni. So apabila mereka dekat Chile kan, si Maher pun dia adalah berjumpa dengan si Dominic ni, okay. Tapi sekejap lah, sebab Dominic ni dia dah pulang ke London. And then si Maher ni dia ada niat untuk contact balik dengan si Dominic ni tau. Atas sebab si Maher ni ada berkata lah yang Dominic ni mesti tahu sedikit pasal Yusof Khatir ni. So dia macam nak korek-korek sikit lah rahsia kan. Kot-kot lah kan, dia dapat tahu apa-apa info ke apa kan. So selepas itu, Maher pun dia balik ke Denmark. Dia pun macam, gimana kau ni Yusof kan, kau ni kaki bongak ke apa benda kan. Dia pun balik ke Denmark. So dekat Denmark tu kan, si Maher ni dia berjaya untuk contact Dominic. Okay, so Maher pun duk cerita lah kat Dominic kan, macam I feel very very different lah about this Yusof kan. And then si Dominic ni pun macam terkejut lah. Dia macam terkejut. Oh, okay, bukan aku seorang je yang rupanya rasa a bit off dengan si Yusof ni kan. Rupanya ada orang lain juga rasa yang sama. So bila mereka dah berhubung tu semua, si Dominic ni pun cerita lah dekat si Maher ni kan, yang dia punya duit sudah kena cedok kan, pasal dia punya pelaburan tu kan. So bila si Dominic ni cerita kat Maher, dan si Maher pun macam marah ada si Dominic kan, macam why do you trust him? Why you trust him Dominic? Yang hang pi bagi duit hang dekat dia tu dah kenapa? Member pun kena ceramah okay. Tapi pada masa yang sama, Maher pun cakap, tapi itulah, aku pun terasa bodoh juga ni kan, aku pun dah kena cedok aku rasa ni. So member pun, diorang pun dah ber-exchange info pasal Yusof ni semualah. Jadi selepas mereka dah berhubung semua, dah macam duk borak-borak pasal Yusof ni, daripada situ baru diorang sedar yang semua ini yang terjadi adalah berkenaan dengan duit. So tak lama lepas tu, si Maher ni dia menjalankan tanggungjawab dia. Dia menjalankan tanggungjawab dia untuk kontak seorang lelaki yang bernama Carlos Medina. Carlos ni adalah seorang lelaki yang merupakan seorang yang in charge lah, dengan in charge untuk Jabatan Persekutuan Palestin dekat Chile tau. Jadi Maher pun ceritalah tentang apa yang telah terjadi kepada diri dia dan juga kepada Dominic. Jadi selepas si Maher dah memberi semua maklumat pasal Yusof ni dekat Carlos tu, si Maher ni pun buatlah kerja dia. Dia buat kerja dia as in dia membuat penyiasatan terhadap Yusof. Dia dah buat siasat semua lah. Dia cari kat internet kan, dia carilah, dia cari, dia type lah Yusof Khatir itu ini semua kan, website ini, website sana, blog ni, blog sana kan. Okay, so selepas dah siasat semua, until at one point terbongkarlah segalanya guys. Apa yang Maher terjumpa adalah si Yusof ni, dia memang kaki scam guys.
member memang kaki scam sebab ada satu insiden pada tahun 2009. Aku rasa dekat hampirlah dalam 50 ke 60 orang kena scam dengan si Yusof ni guys. Okey, dia telah scam beberapa kumpulan orang di Dubai tau. Di Dubai untuk package percutian. So dia dah scam ramai gila orang, and then dia dah macam kantoi semua kan. And dia ni dicari oleh pihak polis tau. Si Yusof ni dah jadi kes polis. Member dia sebagai itu terus balik ke Denmark untuk bersembunyi. So sepanjang Mahir buat siasatan berkenaan dengan si Yusof ni kan, dia nak cari dengan lebih detail tau. Okay, sebab yelah, dia nak cari sebanyak maklumat yang boleh tau berkenaan dengan Tok Yusof ni. So dia pun macam okey lah dekat Google tu kan, dia pun macam type in nama Google, type in nama si Yusof Katir ni, especially nama belakang kan, nama keluarga kan, dia pun dia search. So selepas dia search tu kan, tiba-tiba dia nampak satu link ni tau. Satu link ni dia macam, tak silap aku lah, macam blog ke apa benda lah kan. Okay, ada tau nama depan nama perempuan tapi belakang nama Khatir tau. So dia pun buka link tu kan. Okay, so dalam link tu dia adalah baca-baca ni semua kan. Apa yang ditulis dalam website tersebut adalah adik kepada Yusof. Mahir jumpa itu adalah adik perempuan kepada Yusof. So Yusof pun macam, oh cantik ni, aku dah jumpa info ni kan. Okay, so member tanpa membuang masa guys, dia terus call, dia terus contact si perempuan tu tau. So si Mahir ni dia menyamar lah. Dia kata dia menyamar yang dia ni adalah seorang jurnalis. So apabila dia dah on call dengan perempuan tu kan, okay, so perempuan tu angkat lah. And then si Mahir ni biasa-biasa lah dia introduce diri dia, and dia kata lah yang jadi adalah seorang jurnalis. Tapi Mahir ni dia memang tak buang masa lah. Member terus tanya guys, member terus terjah tau. Dia terus tanya, awak kenal tak Yusof Khatir? Okay, so selepas Mahir cakap macam tu, budak perempuan tu kan, dia macam terdiam tau. Dia macam terdiam terus tau. Dia macam terkejut. Alamak. Lepas tu dalam nada yang sedih, perempuan tu cakap, ya, dia adalah abang saya. So bila dah perempuan tu cakap macam tu, si Mahir pun dia macam dah tak boleh handle tau. Okay, dia dah tak boleh handle. Dia pun terus terang lah cakap dekat si budak tu. Dia kata lah, okay, macam ni lah, aku bukan orang jurnalis, tetapi abang kau ni dia sudah kencing aku tau. Dia dah kencing duit aku semua tau. And bukan aku saja, orang lain pun dah jadi mangsa scam abang kau ni. So selepas Mahir dah tembak budak tu macam tu kan, tiba-tiba perempuan tu menangis guys. Menangis teresak-esak tau, tak berhenti tau. Okay, and then si Mahir ni pun cakap lah, kenapa awak menangis pula ni kan? Ni aku yang cerita masalah aku ni, yang patut menangis aku. Macam tu lah aku rasa lah. Okay, pada masa yang sama Mahir pun jam lah. Alamak, member sudah menangis lah kan, macam mana pula ni kan. Dan kemudiannya adik Yusof tu pun cakap, dia cakap lah, Yusof ni dia telah menghancurkan keluarga kami. Dia telah memberikan banyak masalah kepada keluarga kami. Kami pun dah kena juga dengan dia. Kau bayangkan Yusof pun boleh game keluarga dia, apa lagi kalau orang lain, betul tak? So adik Yusof pun cakap lah, okay, so dia sebagai itu kita pun telah menghalau dia keluar daripada rumah kami. Lepas tu bila Mahir dengar tu, member lagi lah panas kan. Okay, dia pun cakap lah, awak tahu tak, abang awak ni telah menghancurkan reputasi saya dan juga menjatuhkan air muka saya dan juga warga orang Palestin. So lepas Mahir cakap macam tu, perempuan tu pun terus cakap guys, terus tanya, Palestin? Tapi kami bukan warga negara Palestin, kami ni warga Lebanon. Apa? Mahir member jam guys. Member itulah si Dominic kaki on kan. Si Mahir ni kaki jam guys. Member sudah jam. Pula dah kena cedok lagi ni kan. So member macam aduh hai. Mahir memang terus panas lah. Dia pun okay, tak apalah, saya akan cuba siasat lagi bergerak dengan si Yusof Khatir ni, abang awak ni. So dia pun end call. Kemudian tak lama selepas itu, kan si Dominic dia dah balik London kan. So Carlos Medina, dia dah dapat tahu yang Dominic pun dah kena cedok dengan si Yusof ni. Carlos ni call Dominic untuk datang ke Chile. So Carlos ni cakap lah kat Dominic, cuba kau try datang balik Chile and cuba try lah recover balik duit engkau yang si mangkuk ayam tu dah rembat. Tapi yelah, macam biasalah Dominic kan, Dominic ni dia macam tak mengharapkan apa-apalah, tapi end up dia setuju untuk datang balik ke Chile. So once si Dominic dah sampai ke Chile kan, so dia berjaya contact dengan Yusof ni and mereka pun berjumpa guys. Dominic pun tanyalah, macam ni lah Yusof, aku nak
nak balik duit aku. Tak kisahlah berapa sen pun kan, but please aku nak lah balik duit aku macam ni kan. So Yusof pun cakap dekat si Dominic, okey lah macam ni lah dia, duit kau ada dekat pejabat peguam, office lawyer tu lah, lawyer Brazil yang tak tahulah ada ke tidak kan. Okey, jom macam ni lah, aku bawa kau pergi ke office lawyer tersebut. So Yusof katalah pejabat ni tak adalah jauh sangat, okey, jalan dalam 10-15 minit macam tu lah. Okey, so diorang pun daripada tempat dah berjumpa tu, diorang pun berjalan kaki pergi ke peguam, pejabat peguam tu. So diorang pun jalan kan. Lepas tu dah macam agak lama tau. Agak lama and dah nak sampai ke penghujung bandar tau. So dekat situ Dominic dah rasa lain lah. And dia pun macam confirm lah ni, aku sudah kena game lagi lah. So Dominic pun sambil jalan lah, sambil jalan dia tanya si Yusof ni, mana sebenarnya pejabat peguam ni? Tak ada kan tempat kita nak pergi ni kan Yusof? Cuba kau terus terang dengan aku. Tapi Yusof tak senyap lah. Yusof teruskan berjalan. And then Dominic pun macam dia dah tak boleh belah dah. Dia cakap kat si Yusof ni, macam ni lah dia, meh aku cuba call peguam tu, biar aku sendiri cakap dengan peguam tu, senang sikit. So bila Yusof dengar Dominic cakap macam tu, member jadi panas guys. Tiba-tiba member panas gila tau. Tak tahu apa hal. Member jadi panas guys. And Dominic time tu dia macam dah lost hope lah. Macam dah lah, sudahlah, membongak bodoh sangat ni kan. Jalan jauh-jauh kan. Buat penat dia aku datang daripada London ke Chile and then nak berjalan dengan mangkuk ayun ni kan. So member pun macam dah nak patah balik. Dia nak patah balik tau. Nak patah balik, nak pergi ke arah daripada mereka datang tu lah. Tiba-tiba guys, si Yusof ni dia terus berlari ke arah Dominic and time tu dia sempat capai batang kayu pokok yang besar guys. Dia pergi ke arah Dominic. Dominic tengah on the way jalan nak balik. So Dominic ni membelakangi si Yusof lah. Yusof ni lari, hentak kepala Dominic guys dengan kayu yang besar tu. Dia terus hentak kepala Dominic. Bapak sick doh Yusof ni. So pada time tu nasib baik si Dominic ni tak jatuh tau. So mereka pun bergelut guys, bergelut sampai dua-dua terjatuh, sampai diorang pun hentak kepala atas lantai guys. Lepas tu si Dominic ni dia pun cepat-cepat lah bangun kan, cepat-cepat bangun nak capai kayu tu tau. Tapi apabila dia capai kayu tu, Dominic pun sempat capai jugalah. Dia pun macam tarik-tarik lah, huk kan. Dah macam apa dah, aku tengok kan, macam bodoh dah kan, dah berebut kayu pula dah kan. Alamak ai. So time-time nak bergelut kayu tu kan, tiba-tiba nasib baik ada sekumpulan orang tengah jalan dekat area tu tau. Dia pun jerit dah, oi, kau dah apa hal ni kan? So dia macam jam lah, macam oh shit, kantoi kan. Okay, and pada time tu terus si Yusof ni dia berhenti je, lepaskan kayu semua. And macam kantoi kan, sebab ramai orang tengah tengok diorang bergaduh, bergelut semua kan. Yusof ni terus merayu dekat si Dominic ni untuk tak bagi tahu sesiapa apa yang baru terjadi itu guys. Gila stres baik aku dengan Yusof ni. Weh bapak So pada time tu si Dominic pun memang terdiam lah. Dia terdiam and dalam perasaan takut, member terus caw guys. Member terus caw, pumpap dah sampai London. Lampak laju gila baik member ni takut. Main-main kayu, sudah London lah. Dia terus balik ke London guys. Tapi yelah, walaupun dah balik semua kan, okay, dia dah berjaya untuk kontak dengan pihak-pihak yang berwajib dekat Chile dan juga London tentang apa yang telah terjadi tau. So dia ceritalah apa yang telah terjadi dengan si mangkuk ayun seko ni kan. So bagus juga lah Dominic dia buat kerja kan. So selepas dia buat report semua kan, pada time tu juga guys, dekat situ barulah Dominic dapat tahu tentang Kelly. Sebab semua pihak-pihak berwajib diorang akan buat cross reference tau tentang apa yang telah terjadi tau dekat Dominic ni. Bila dah buat cross reference tu, timbullah kisah si Kelly ni.